Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni aku baru tadi selesai tonton filem Moonfall. Sakit kepala sebab dia punya level kemengarutan tu memang agak melampau lah. Okey, kita akan bercakap pasal filem Moonfall. Okey, filem terbaru yang merupakan filem arahan Roland Emmerich lah. Okey, semua orang tahu Roland Emmerich ni terkenal dengan filem-filem bencana alam dia, dan ini ialah karya terbaru dia. Okey, untuk tahun 2022. Dia dah musnahkan alam banyak kali, dan kali ni dia nak musnahkan bumi dengan bulan. Okay, so kita akan bercakap pasal filem Moonfall. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe, jangan lupa like TikTok Suka Filem dan juga page Suka Filem. Okay, kita intro dulu. Baik, kalau bergegak-gegak ni, okay, sebab aku lupa bawa tripod, okay, jadi tak apalah. Okay, Moonfall ni adalah sebuah filem yang macam kita tahu, okay, dia menyembunyikan something tau. Sebenarnya ketika dia promosikan filem ni pun, kita tak nampak sangat apa yang sebenarnya dia nak cerita. Okay, so lepas aku tonton filem ni, aku rasa aku faham lah pasal apa dia persembunyikan satu bahagian yang terpenting dalam filem ni dari ruang lingkup promotion filem ni. Dan basically kisah Moonfall ni, bagi siapa yang belum tahu, dia berkisar pasal bulan yang terkeluar daripada orbit. Okay, so bulan yang terkeluar daripada orbit ni, dia nak menghempas bumi lah. Dia akan pusing, itu makin mengucuk dan makin mendekati bumi. So dan apabila bulan tu mendekati bumi, nanti ni bulan akan terpecah lah, sebab disebabkan oleh tarikan graviti bumi apa semua, dan akan jadi meteor yang akan memusnahkan bumi. Okay, that is the main point lah. Okay, so basically cerita tu macam itulah kan. Okay, dan dalam filem ni kita dipaparkan tentang macam mana watak lakonan dua orang yang kita kenali ni, okay, dengan usaha dia pula untuk menyelamatkan bumi tu daripada terkena serangan bulan. Okay, so macam itulah cerita dia. It's like watching 2012. It's like watching 2012 ataupun The Day After Tomorrow, tapi mix dengan Independence Day, mix pula dengan Alien, dan mix pula dengan orang yang suka Flat Earth. Macam itulah aku rasa nak describe filem ni. Sebab filem ni memang dia macam ni lah. Okay, first kali orang duk cakap filem ni mengarut. Okay, aku macam aku tengok filem ni kan, the first point aku macam mengarut tau. Mana aku rasa okay je, sebab filem ni adalah filem sci-fi. So aku boleh faham lah level-level kepengarutan tu, sebab ini ialah sains yang ditambah dengan fiction. So kebanyakan babak-babak dalam filem ni, yang mana contohnya macam tarikan graviti bulan, bila bulan tu mempengaruhi air laut, semua tu kita dah belajar dalam sains kan, dekat sekolah. Dan benda tu bila dipaparkan, kita macam okay, that is the good use of science untuk difictionkan. So benda tu sangat-sangat bagus. Tapi dia punya science fiction dalam filem ni, aku memang sampai dekat second half tu, bila dia dah masuk ke dalam lubang bulan tu. Okay, aku boleh accept lagi. Okay, bulan ada lubang. Okay, aku boleh tanya-tanya, aku nak tanya-tanya lah. Okay, lubang ni mungkin disebabkan oleh kerosakan bulan tu. Mungkin sebab bulan tu dah terlalu lama ke apa ke, dah berjuta-juta bilion dia dah mengelilingi bumi, akhirnya dia sudah tenat. Aku expect macam tu. Tapi rupa-rupanya
apa yang ada dekat dalam tu ialah sebuah teori yang sangat-sangat membeningkan kepala. Bila sampai scene dia masuk dalam bulan tu, aku macam what the, aku macam tepuk dahi sendiri tau. Aku tengok dalam panggung aku macam okay, this level dah macam oh, this is too much. Okay, mengarut tu mengarut, aku boleh accept. Tapi bila dia dah masuk dalam bulan, okay, dan bulan tu pula ada teori yang menyatakan bahawa bulan tu kononnya di-create oleh some entity yang berabad-abad, berbilion-bilion tahun sebelum manusia wujud. So benda tu dah don't make sense tau. Dia macam, ui, mengarut lah filem ni. Dia main apa ni? Teori apa benda yang dia nak ceritakan ni kan? So benda tu dah sampai ke level yang mengarut, yang terlampau tau. So benda tu macam aku tak boleh nak accept. Aku macam, otak aku macam okey lah, kita layan filem ni because of dia punya sound, dia punya CGI. Sebab filem ni, yalah, filem Moonfall ni sebab dia banyak letup-letup, banyak bunyi-bunyi kemusnahan apa semua. Aku sebab baloi lah dengan bayaran aku, banyak duit tengok cerita ni kan. Tapi bila kita fikir balik pasal dia punya plot, aku rasa this is one of the worst plot yang aku rasa Roland Emmerich nak buat. Sebab apa tahu? Sebab dia punya idea ialah dia nak gabungkan 2012 konsep kemusnahan. Dia nak gabungkan konsep macam Independence Day plus dengan alien lah, apa semua. Waktu dia cerita, okey, dulu ni bulan ni macam ni. Aku dah teringat ni cerita Star Wars ni kan, dan aku rasa dia dah melampau. This is too much. Dan bila sampai separuh filem tu, barulah aku faham apa makna mengarut yang dikatakan oleh orang-orang lain yang sudah menonton filem ni terlebih awal. Yup, filem ni memang level mengarut dia bagaikan kita tonton sebuah filem Tamil ataupun filem Bollywood, tapi Hollywood buat. Dia macam itulah, macam aku tak boleh nak accept lah filem ni. Aku tak boleh nak accept. Aku boleh accept lagi tau filem 2012 dekat, walaupun event tu macam okey lah, ada science sikit and so on. Tapi bila ending dia ada macam kapal Nabi Nuh and whatsoever, aku boleh accept lagi sebab itu ialah something yang kita tak tahu. Okey, tapi benda dalam Moonfall ni ialah sesuatu kemengarutan yang sangat-sangat di luar akal tau. Macam mana dia create kononnya moon ni dicipta oleh alien. Aku tak faham lah benda tu. Macam ini teori flat earth punya benda ni. Aku macam balik, ada ke orang percaya bulan ni dibuat oleh alien lah whatsoever. So apa benda yang dia cuba ceritakan ni kan. So dari segi plot, aku memang anggap filem ni memang sangat ridiculous lah. Memang sangat-sangat aku rasa tak masuk akal. Tapi okey, kalau nak cakap daripada aspek lain, okey, aku rasa filem ni ada elemen-elemen CGI yang okey. Sebab kita tahu filem-filem Roland Emmerich ni kan. So kalau filem Roland Emmerich ada kemusnahan apa semua, filem ni ada benda yang repetitif, benda yang biasa, yang berulang. Maksudnya siapa yang dah biasa tengok kemusnahan dalam filem 2012, filem The Day After Tomorrow, benda yang sama saja, keep on repeating, dia buat benda sama dalam filem ni. Cuma konsep kali ni ialah benda-benda kemusnahan itu terjadi disebabkan bulan. So mungkinlah lepas-lepas ni akan ada lah orang-orang yang nak buat video pasal kiamat and so on. Adalah footage baru kan untuk mereka guna. So Roland Emmerich dia faham lah, okay, geng-geng ni mesti akan ambil buat filem dia, akan buat scene potong-potong untuk gambarkan kemusnahan alam apa semua. So benda tu okey lah. Benda tu for me, Roland Emmerich memang padat dan sesuai dengan genre yang macam ni. Dia bab musnahkan bumi apa semua memang okey. So aku okey lah dengan dia punya kemusnahan tu, walaupun level kemusnahan tu taklah sehebat filem 2012 mahupun filem The Day After Tomorrow. Tapi dalam filem ni pun okey, not bad. CGI pun bagus, cantik. Cuma yalah, bila kita dah terbiasa banyak tengok sangat filem-filem yang berlevel macam ni, kita rasa macam biasa kan. Ketika filem 2012 terbit dulu, okey, tak banyak filem-filem yang menggunakan CGI macam ni. So sekarang ni dah berlambak. So aku rasa Moonfall punya CGI pun adalah benda-benda yang biasa, nothing to be proud of. Sebab benda ni dah benda yang berderet-deret filem yang buat macam tu kan. Okay, so dari segi lakonan, aku rasa benda ni adalah benda yang pada aku dia punya penceritaan terlalu banyak watak
Dan aku rasa aku tak feel yang tu. Aku tak ada feel sedih walaupun ada watak dia matikan. Sebab kita dah boleh expect tau. Benda-benda ni adalah benda-benda yang klise. Benda-benda yang kita memang tahu. Okay, in the end mesti someone akan letupkan. Benda-benda ni dah banyak sangat berlaku dalam filem-filem. Okay, sampai kita pun kenapalah tak ada benda pembaharuan dalam filem untuk benda tu kan. Dan kenapa Hollywood keep on repeating doing the same ending, di mana akan ada orang yang akan mengorbankan diri, yang mana benda tu macam kita dah tahu kot, kita dah biasa tengok lah. Tapi dan kenapa keep on repeating the same twist yang aku rasa merosakkan feeling. Sebab dalam filem ni adalah hubungan anak dengan ayah, lepas tu hubungan mak dengan anak apa semua kan. Tapi benda tu tak sampai tau. Dia macam it's just satu layer yang mana aku rasa Dia try lah nak pancing penonton supaya sedih and whatsoever, tapi benda tu tak sampai. So itu antara kelemahan filem ni lah. Aku rasa kalau siapa yang nak tonton Moonfall, satu benda yang aku boleh suggest ialah forget the plot. Maksudnya plot is very ridiculous, sangat-sangat mengarut. So bertahan sahaja sampai akhir. So if you have sound system yang sangat-sangat bagus, mungkin Moonfall boleh sesuai lah tengok. Sebab sound dia memang sangat-sangat good lah, bukan meletup sana meletup sini. Tapi when it comes to to the plot, aku rasa filem ni memang sangat-sangat tak boleh masuk lah. Aku tak tahulah, mungkin ada orang yang akan macam defend ke plot ni, tapi aku rasa plot ni sangat-sangat ridiculous. Aku okey lagi dengan plot macam aku cakap tadi. Plot ada lubang dekat bulan, okey, aku boleh faham. Aku boleh relate, aku boleh macam okey, aku curious nak tahu pasal apa. Tapi bila dah sampai dalam lubang tu, rupanya bulan ni ialah mesin yang dicipta oleh apa benda ni? Apa benda ni? Apa benda aku macam aduh. So my rating untuk filem ni ialah 3 bintang. Aku bagi filem ni 3 bintang. Maksud aku filem ni is enjoyable at one part. Maksudnya part daripada segi CGI, daripada segi bunyi-bunyi, dia punya sound, dia punya letupan. Sebab kita pun nak juga filem-filem bencana alam macam ni. Tapi aku rasa maybe dia orang dah sedar macam kita tak boleh nak buat yang lain selain daripada 2012 dan juga The Day After Tomorrow. So dia orang fikir okay, let's try to bomb ataupun to musnahkan bulan pula. So itulah plot kot yang diorang mampu sampaikan. Aku rasa plot dia sangat-sangat tak masuk akal lah kan. Kalau ustaz tengok pun aku rasa ustaz pun tak tahu nak buat dalil macam mana kan untuk cerita ni. Tapi tak apalah, hampa tengok sajalah filem ni. Kalau siapa yang nak tengok, aku recommend bagi yang nak feel tentang kemusnahan alam. Mungkin nak tunjukkan gambaran-gambaran dunia akhir zaman ke apa korang, tapi the plot is tak berbaloi. Dan daripada segi CGI, aku rasa aku salute, aku puas hati dengan filem ni. Dan satu lagi kelemahan ialah dari segi dia punya pembangunan karakter lah. Aku rasa karakter dia banyak, tapi dia punya development macam out lah. Okay, tapi itu sajalah. Aku pun tak ada banyak komen sangat sebab aku try to think, to make the movie logic. Bila aku tengok macam okay, bila dekat dengan bulan tu dekat dengan bumi, okay, air tu tertarik ke gravity. Yes, aku faham. So benda tu benda yang sains. Okay, sebab pengaruh air laut dengan bulan apa semua kita dah pernah belajar dekat dalam sains apa semua kan. Okay, so bila yang tu aku boleh accept. Tapi bila sampai dekat dalam bulan ada alien apa semua, aku macam otak aku hilang. Macam aku dah macam dalam panggung wayang tu aku macam nak say effort banyak-banyak kali kan. Tapi aku tak mahu lah menyepuas seranah. Aku macam stress lah. Aku macam bila dia background kononnya dulu-dulu kita ada generasi yang sangat-sangat advance lah apa semua. Tu macam dah contradict dengan fakta-fakta kewujudan manusia. Okay, so macam adakah filem ni sengaja diciptakan untuk macam rehat-rehat minda, maksudnya tak payah pick up lebih ke apa, aku tak tahu. Tapi aku rasa filem ni adalah filem yang 3 bintang lah. Aku enjoy movie ni, tapi dia punya third act tu macam agak mengarut lah kan. So terpulang lah kalau siapa nak tonton. Okay, aku tonton filem ni dekat Aman Jaya Central. Okay, Aman Jaya pula. Aman Central tadi baru je balik. Okay, so aku buat video terus sebab aku takut lupa point. Okay, sebab aku buat ada dekat Hotel Sri Malaysia sekarang ni. Ada kursus sikit. Okay, so terima kasih kerana menonton. Okay, kita jumpa lagi di review akan datang. Assalamualaikum.